Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani. Bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Para penonton, sidang hadirin umat Nabi Muhammad yang dikasihi sekalian, semoga saya dan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tashih mafahim, pembetulan kepada sebahagian pemahaman umat Islam yang terpesong daripada pemahaman yang sebenar. Itu tajuk untuk rancangan kita dan kita dah sampai pada episod yang ke-18. Untuk kali ini, saya akan bercakap tentang bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pemikiran songsang secara umumnya menyebut apa yang Nabi tak buat, yang tu bid'ah. Sedangkan ada sebahagian perkara ibadat yang Nabi tak buat dan ia tidak bid'ah. Seperti mana yang dilakukan sendiri oleh generasi terbaik umat Nabi Muhammad. Ada 3 kumpulan generasi yang terbaik dalam memahami kandungan Quran dan hadis, memahami Islam. Mereka ialah sahabat, tabi'in, tabi'in. Episod ke-18 saya akan cerita contoh ringkas. Tuan-tuan tengok sahabat sendiri buat bid'ah. Benda yang Nabi tak ajak, benda yang Nabi tak buat, dan mereka arahkan untuk diamalkan oleh umat Islam ketika itu. Maksudnya ada benda yang Nabi tak ajak tetapi boleh dilakukan. Cuma adakah kita semua boleh untuk mereka perkara tersebut? Tak boleh. Tidak saya dan tidak tuan-tuan. Kita perlu merujuk kepada ulama-ulama yang alim, yang pakar untuk menentukan yang ni termasuk di dalam payungan dalil yang umum yang dibenarkan di dalam Islam. Maksudnya perkara-perkara yang tidak menyalahi prinsip Islam dan kaedah-kaedah syarak. Contoh benda yang sahabat buat yang Nabi tak buat ialah lepas Nabi wafat berlaku satu peperangan besar, nama dia Harbur Riddah ataupun Hurubur Riddah. Perang melawan murtad. Waktu tu Sayyidina Abu Bakar ibn Abi Quhafah radhiyallahu anhu menjadi khalifatu Rasulillah. Dia khalifah, beliau khalifah. Dalam perang Yamamah ataupun Hurubur Riddah tersebut, ramai para sahabat di kalangan hafazatul Quran ataupun huffaz kitabillah yang mati syahid. Sahabat-sahabat yang hafal Quran mati syahid, ramai. Menimbulkan kerisauan di hati Sayyidina Umar ibn Khattab. Lalu dia bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar waktu itu khalifah untuk dikumpulkan Al-Quran ataupun dibukukan Al-Quran. Mungkin tuan-tuan duk ingat Quran ni daripada zaman Rasulullah telah dibukukan, tidak. Sehingga Nabi wafat, ia tidak dibukukan. Quran ditulis dalam lembaran, ditulis di atas kulit binatang, di atas tulang, batu, dan tidak dikumpulkan setempat. Ada di rumah fulan, sahabat fulan, ada di rumah sahabat fulaniyah, ada semua. Ada merata-merata Quran ni. Tidak pernah dikumpulkan. Jadi bila sahabat-sahabat yang menghafal 30 juzuk Al-Quran, 114 surah Quran ni banyak mati syahid
dalam perang yang sangat getir, besar, lepas Nabi wafat lawan orang murtad. Maka Sayyidina Umar kata ramai sahabat-sahabat yang hufaz ataupun hafazah yang meninggal untuk menjaga kesinambungan, authenticity Al-Quran. Maka Sayyidina Umar kata, jom kita kumpulkan Quran ni duduk dalam satu buku. Apa jawapan Sayyidina Abu Bakar? Dia kata, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, macam mana aku nak buat satu perkara, urusan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Benda yang Nabi tak buat, memang sahabat takkan buat. Kecuali setelah sahabat meneliti, perkara itu terpayung di bawah prinsip-prinsip Islam ataupun dalil yang umum, sumber pendalilan syarak yang umum, barulah dibenarkan oleh para sahabat. Maka Sayyidina Umar bagi Sayyidina Abu Bakar yakin, dia terangkan bahawa keperluan untuk himpunkan Quran supaya nanti umat Islam boleh menghafal Al-Quran walaupun tidak boleh membaca Quran walaupun tidak menghafalnya. Kemudian Quran, salah satu untuk Al-Quran itu dipelihara sampai bila-bila. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meyakinkan sehinggalah Sayyidina Abu Bakar mengarahkan seorang sahabat muda, Sayyidina Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu untuk menjadi pengerusi lajnah pengumpulan Al-Quran pada zaman itu, dan dilantik beberapa orang di kalangan sahabat, di kalangan kutab al-wahyi, penulis-penulis wahyu. Maka alhamdulillah sampai pada kita hari ini, Al-Quran yang telah dihimpunkan tersebut, yang ia adalah bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat dan diakui oleh semua sahabat. Bid'ah yang hasanah, yang baik, yang terpuji, mahmudah. Yang kedua, pada zaman Sayyidina Osman tahun 23 Hijrah, ini nak cerita lagi bid'ah yang Nabi tak buat, sahabat buat. Benda ibadat. Tapi sahabat buat penuh dengan kefahaman. Iaitu zaman Sayyidina Umar melihat pada bulan Ramadan untuk semayang tarawih ni, sahabat-sahabat solat berasingan. Sekelompok sendana, sekelompok di sini, ada yang mayang seorang, ada yang mayang seorang di sini, ada yang mayang seorang di pakat semayang berpecah-pecah, berasing-asing. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengarahkan ketika itu, tuan-tuan, memerintahkan ketika itu atas kapasiti beliau seorang Amirul Mukminin. Dia pun lantik seorang imam, iaitulah seorang sahabat yang bacaannya mirip Jibril alaihissalam. Sahabat itu adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan ada riwayat saya pernah baca seorang sahabat yang dilantik menjadi imam tarawih ketika itu adalah Sayyidina Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Maka dua orang yang jadi imam tarawih. Lepas tu semua sahabat pakat mai. Dan perkara itu tidak berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No? Nabi tidak perintahkan, Nabi tidak menyusun untuk menghimpunkan para sahabat begitu. Tetapi ia dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dan dia adalah bid'ah, benda baru, iaitu ijtihad, pemahaman ataupun pemahaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika melihat para sahabat seluruhnya solat di belakang Sayyidina Ubay, Sayyidina Umar bin Khattab kata, ni'matil bid'atu hadhihi. Ini adalah bid'ah yang baik. Dan ayat itu
direkodkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga, ni semua sahabat-sahabat yang ranking 1, ranking 2. Kalau kita nak kata tak ada bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah. Sebahagian kelompok hari ni yang radikal, kelompok radikal Islam yang membid'ahkan, yang menyalahkan orang lain apabila melakukan bid'ah hasanah dengan mengatakan, dengan keyakinan bahawa bid'ah hasanah itu tidak wujud. Dan sebenarnya pemahaman itu pemahaman yang songsang dan menyeleweng. Pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, apabila masjid dibesarkan, Masjid An-Nabawi, orang makin ramai masuk Islam, Sayyidina Uthman berijtihad satu benda yang tak ada juga pada zaman Rasulullah, iaitu beliau berijtihad untuk buat azan Jumaat 2 kali. Subhanallah. Ini lagi berani, tuan. Lagi berani. No? Kalau kita ingat, ada hadis Nabi, hadis sahih. Nabi kata, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnah khulafa' rasyidin yang kesemuanya adalah di kalangan mereka yang mendapat petunjuk daripada Allah SWT, iaitulah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Sayyidina Uthman kata, azan awal sebelum masuk waktu Zuhur hari Jumaat tu, dan kemudian azan yang kedua adalah azan yang waktu Zuhur tu lah, untuk hari Jumaat tu. Ada 2 kali azan yang tidak pernah dilakukan walaupun sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhirnya, tadi kita ambil 3 khalifah. Yang terakhirnya, tuan-tuan, kita ambil 2 perbuatan di kalangan ulama sahabat. Sahabat bukan kesemuanya ulama. Ada di kalangan sahabat yang ulama, tak sampai 100 orang bilangan mereka. Sahabat-sahabat yang faqih, yang mufti. Antara yang sangat terkenal adalah Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah ibn Umar. Apa 2 orang sahabat ni buat? Abdullah ibn Mas'ud, dia menambah lafaz tasyahud. Dia tambah Assalamu alayna min Rabbina. Kataan itu dalam tasyahud. Selepas Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi, yang tu Nabi ajak, Sayyidina Ibn Mas'ud tambah Assalamu alayna min Rabbina. Itu adalah bid'ah yang dilakukan oleh Ibn Mas'ud yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibn Umar, juga seorang mufti di kalangan sahabat, faqih as-sahabah. Sayyidina Ibn Umar kata, dia kecakap sendiri. Dia kata, aku tambah dalam tasyahud perkataan wa barakatuhu. Nabi ajak, Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa rahmatullah. Sayyidina Ibn Umar kata, zidtu fiha wa barakatuhu. Aku tambah sendiri wa barakatuhu. Dan kemudian Sayyidina Ibnu Umar tambah satu lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nabi ajak, Asyhadu an la ilaha illallah. Nabi ajak. Sayyidina Ibnu Umar kata, aku tambah wahdahu la syarikalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, segmen hari ni, episod hari ni nak bagi tahu, bukan semua bid'ah itu sesat, masuk neraka, haram. Di sana ada bid'ah yang namanya bid'ah hasanah ataupun bid'ah mahmudah seperti yang disebut oleh Imam Syafi'i. Dan janganlah cepat kita menuduh orang lain melakukan bid'ah kerana ia adalah perbuatan kumpulan radikal Islam pada zaman hari ini dan yang memburukkan wajah Islam dan membuatkan orang bukan Islam semakin jauh dengan Islam di atas kekerasan
pemahaman yang dibina oleh kumpulan ini. Semua orang kita memahami Quran dengan cara yang sahih. Selain daripada ambil hadis yang sahih, memahami Al-Quran dan hadis dengan cara yang sahih itu sama pentingnya seperti mana kita bergantung kepada hadis yang sahih. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita semua dengan hidayahnya, sehinggalah kita dapat mengamalkan Islam ini dengan cara dan pemahaman yang betul, seterusnya diridai oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.